dapatkan walaon, dia fokus tentang sudut tu ya. Sudut pelajar angkat bendera Cina, lepas tu dia viral. Tengok, ni pelajar-pelajar Malaysia kibar bendera Cina kerana lawatan kedak Cina. Busuk hati punya orang. Apa niat dia? Apa niat dia? Niat dia nak mendatangkan fitnah kepada kerajaan ini, seolah kerajaan ini dah bawa agenda komunis untuk diserapkan ke dalam pelajar-pelajar kita. Ini je agenda Puak Lebay ni, saudara. Kenapa benda-benda lain mereka tak viralkan? Kenapa bila kita bawa ulama-ulama besar daripada Azhar, daripada Arab Saudi, daripada Jordan, daripada macam-macam negara, berbagai yang faham ulama kita bawa, kenapa mereka tak viralkan yang ini yang datang ke Malaysia? Yang punya ramai pengikut, ribuan orang yang bersama dengan ulama-ulama ini dalam program-program kita setiap bulan kita buat di sini Perdana. Kenapa mereka tak viralkan? Sebab ini merugikan mereka. Yang datang tu Syekh Arab, ulama-ulama, Syekh Ali Jamaah, Habib Umar. Ini nama-nama yang terkenal, ulama-ulama yang terkenal, ulama-ulama muktabar dunia yang kita panggil. Mereka tak bising, mereka tak viralkan sebab ini merugikan mereka. Mereka akan cari isu macam ni ya. Isu macam ni. Yang isu berbentuk keagamaan yang diadakan setiap bulan, mereka tak ambil tahu. Tapi isu ni dalam 3-4 tahun ya, satu program macam ini, yang ni diviralkan. Kalau betul tak apa, tak betul. Tak betul. Masuk akal tak kita Anwar Ibrahim yang sekarang jadi Perdana Menteri, yang tengah memperkenalkan ya penerapan nilai-nilai Islam dia, Islamisasi dia dalam segala aspek pentadbiran, ya, nak tanamkan semangat belajar di kalangan anak-anak murid kita daripada sekolah tak kemas lagi. Kita nak terapkan dengan nilai Islam supaya budak nak kemas kita boleh menghafal Al-Quran. Sekolah-sekolah rendah dia perkenalkan hadis 40. Menghantar imam-imam kita berkursus kat negara Arab. Menaikkan gaji-gaji guru-guru di guru-guru takmir, imam-imam, kafar dan sebagainya. Memberi peruntukan sekolah-sekolah tahfiz yang diperkenalkan oleh Ibrahim. Masuk akal tak orang macam ini sanggup terima orang daripada negara Cina untuk tanamkan semangat komunis kat negara kita? Masuk akal tak, saudara? Tak masuk akal. Sebab fahaman komunis dengan fahaman Islam itu jauh bertentangan. Jauh bertentangan. Mana boleh nak disatukan? Tak boleh. Tapi bagi walaon, inilah yang ditanamkan kepada orang Melayu. Sebab itu orang Melayu ni, saudara, ya, kena rajin cari maklumat. Jangan pandang pada orang yang bercakap tu pakai serban, pakai jubah, maka betul lah dia cakap. Tak ada, saudara. Abu Jahal pun berserban berjubah. Abdullah bin Ubay pun berserban berjubah, panjang janggut Abdullah bin Ubay. Dia bukan sekadar mimpi jumpa Nabi, Abdullah bin Ubay ni. Ya, dia bukan sekadar mimpi jumpa Nabi, dia bersolat belakang Nabi. Dia jumpa Nabi ni cara benar masa Nabi tengah hidup lagi, bukannya mimpi, bukan yaqazah. Ya, Nabi tengah hidup, dia hidup di zaman Nabi, dia solat di belakang Nabi, Allah bin Ubay ni. Tapi perangai dia apa? Perangai dia nak memecah belah kaum umat Islam. Itu munafik paling besar. Allah bin Ubay, dia berjanggut, dia berserban, dia berjubah, dia solat belakang Nabi. Tapi kalau setakat yang pakai janggut, pakai serban, hanya sembang mimpi jumpa Nabi, kamu dah percaya? Baru sembang mimpi jumpa Nabi je, korang pun dah takbir, takbir. Dah cukup jumlah, lebih dari cukup. Kena betul dia cakap tu pasal Nabi. Dia gembira daripada Nabi tu. Nabi bagi tahu dia dah cukup jumlah. Tunggu raja panggil je. Jadi kita kena percaya. Takbir, takbir. Ini masalah waran. Dia pergi Iran tu pun Nabi, dia jumpa Nabi, dia mimpi jumpa Nabi, Nabi arahkan dia pergi Iran. Takbir, kata walaun. Kenapa dia konten parlimen? Dia mimpi jumpa Nabi, Nabi beritahu jangan datang parlimen. Kenapa terima Mahathir sebagai penasihat? Dia mimpi jumpa Nabi. Dalam mimpi itu Nabi beritahu, wahai Tuan Guru, kalau nak menegakkan hudud, nak menegakkan Islam dalam negara kita ini, kita perlu terima Mahathir sebagai penasihat. Sebab Mahathir inilah yang kita boleh harapkan untuk melaksanakan hukum hudud. Takbir, kata walaun. Kesian kawan-kawan kita, adik-adik kita, saudara mara kita yang diperbodohkan ini, saudara mara kita, saudara. Kan?
Tengok pimpin gerakan. Dia PN juga, dia pembangkang juga. Kan? Tapi kenapa dia berada dalam kapal itu? Kenapa? Dia tahu. Dia tak ada. Dia bijak, dia cerdik. Dia cerdik. Walaupun dia berada dalam PN, dia tak termasuk dalam, tak percaya propaganda korang pakai ni, namanya isu perkauman ni. Sebab dia tahu benda ni berlaku banyak ketahun dah. Kenapa zaman Anwar jadi isu? Macam saya sebut tadi. Tahun 2019, Amerika datang pergi ke sekolah di Sabah. Tak ada isu. Latihan tentera 5 negara. Ya, dengan Amerika, UK, dengan Australia, New Zealand, Singapura. Negara yang diperintah oleh PAP dengan Singapura. Boleh je kita menjalani latihan tentera bersama. Tak ada syak wasangka. Dengan senjata lagi, dengan uniform lagi, masuk hutan kita, masuk kamp tentera kita. Tak ada syak wasangka pun. Ini datang kadet, datang pakai uniform je pun, senjata tak bawa. Datang pula bagi tahu siap jadual lah. Ini program saya dah buat, ini program saya buat. Dia minta kebenaran. Permohonan melalui protokol yang dibenarkan. Kemudian kau tengah benarkan. Pasal tengok, oh ini agenda ada. Bukan ada agenda diminta satu pemimpin tentera Cina untuk menyampaikan fahaman komunis di sekolah ini. Dipersilakan. Itu boleh lah kita marah. Kan? Tentera luar datang negara kita, cerita pasal fahaman komunis. Itu boleh kita lawan. Tapi kalau cakap bin pimpong, saudara, apa masalah ada? Kita pun ada hubungan diplomatik dengan China. Apatah lagi dia adalah antara negara yang tinggi melabur dalam negara kita. Sembang pantang dengan China, pakai handset pun handset China, baju pun t-shirt beli kat China, kat Shopee tu melambak daripada China kau orang beli. Kan? Nak kau walaon. Walaon ni bodoh saudara. Walaon bodoh. Jangan percaya pada China. China ni komunis. Dia guna handset ni buat WhatsApp ni. Oh, forward. Jangan buat TikTok. TikTok dia pun handset, dia pun handset China. Betul tentang China. So dalam dia berberdiri kat negara China. Kan? Pet bini dia tu pun mana ada buatan Melayu. So dalam kau pakai tu. Tak tahulah. Kebanyakan lebay dia pakai jubah. Tak pakai so dalam saudara. Kan? Tapi jubah banyak juga buat daripada kain daripada negara China. Jubah, kain itu banyak daripada negara China. So dalam tu tak apalah, mungkin banyak lebay tak pakai so dalam. Kan? Sebab sana anggaru. Macam Ustaz, apa tu? Ustaz Mantap tu. Kan? Pakai jubah, tak pakai so dalam. Sambil garu telur je buat fitnah. Kan? Pada lebay ni, fitnah ni benda yang simple. Tak susah, tak kena bayar dia kata. Buat fitnah, bahkan kita dapat duit lagi. Lagi banyak kita fitnah, lagi penuh tabur milu. Lagi banyak kita fitnah, lagi penuh tabur milu. Pasal yang walaupun dengar, dia suka dengar-dengar macam ni. Cerita-cerita dongeng ni. Cerita fitnah ni. Anwar Ibrahim berhutang dengan Bank Dunia. Anwar Ibrahim ini ejen IMF. Anwar Ibrahim ni baik dengan George Soros. Takbir, kata walaupun. Yang penceramah cakap ni pula, Anwar Ibrahim ni tak boleh percaya. Dia berbaik dengan China. Sambil cakap tu garu telur. Takbir, kata walaupun. Penuh tim milu. Dengan fitnah dia boleh hidup. Lepas tu kena saman. Kena saman, abang beritahu orang penyokong. Minta sumbangan sikit sebab Ana kena saman. Setiap sumbangan anda, saya tak sumbangan anda untuk bayar kos saman saya. Saya tak sumbangan anda RM1 satu bidadari di syurga. Dengar bidadari walaupun apa lagi ya. Kan? Nak bayar saman ustaz ni kena saman. Ustaz bukan ada duit. Kan? Walaupun dia adun ke, dia wakil rakyat ke, duit dia saudara. Bayar saman ni tak cukup, duit gaji habis. Tu saya minta walaupun lah. Nak minta bukan senang. Kena tonggang agama sikit. Setiap sumbangan saudara adalah jihad. Saudara memberikan derma ini kepada saya, bukan nama saya, bukan sebab di saya. Tapi saudara bagi sumbangan ini adalah kerana menegakkan Islam dengan fitnah yang telah saya sebarkan. Maka saudara perlu berikan sumbangan jihad di dunia ini supaya di akhirat nanti saudara dapat manfaat. RM1 sumbangan saudara, satu bidadari di syurga. Berebut one-on keluar duit. Kan? Bidadari, terbayang-bayang muka bidadari. Itu yang ustaz-ustaz boleh hidup. Sebab tu dia dalam masalah bagi saman. Berbanyak kes saman, lebih-lebih ni kalah. Bukan kita sembarang. Saudara cuba tunjuk kat saya mana pemimpin DAP yang kalah saman.
Kan, kalau jumpa, kalau saudara jumpa pun mungkin satu atau dua. Pemimpin DAP yang saman PAS, yang kalah sama dengan PAS. Cuba cari. Tapi cuba saudara Google, pemimpin PAS yang minta maaf lain, yang kena saman lain. Minta maaf, dah settle. Minta maaf. Ada yang minta maaf dengan DAP saudara, melutut dengan DAP. Minta maaf. Abang kami penunggu gua, abang kami penunggu gua, abang kami penunggu gua. Macam Razman minta maaf dengan Anwar Ibrahim kan. Dia fitnah Anwar saman 5 juta. Oh, 5 juta gila kau. 5 juta nak bayar memang tak boleh bayar punya, tak cukup. Berapa kali gaji wakil rakyat nak bayar 5 juta? Itu satu. Yang kedua, kena kosongkan kerusi. Bila dah kena saman, bila dia pasti bersalah. Oleh kerana tak nak kosong kerusi, tak nak hilang duit, lebih baiklah letak maruah bawah tapak kaki Anwar Ibrahim. Merangkak depan Anwar kat mahkamah. Settle, minta maaf. Ni Razman. Kalau saudara dengar ceramah dia, tak berhenti mulut cerita pasal jihad. Jihad, jihad. Kita tak takut dengan pemerintah. Jihad, jihad. Depan Walaun. Walaun bertakbir, takbir, kata Walaun. Tapi di belakang Walaun, dia jumpa Anwar merangkak. Nak settle luar mahkamah, selesaikan. Apakah kami penunggu gua? Apakah kami penunggu gua? Waktu itu maruah dia lebih teruk pada pelacur, saudara. Depan Walaun, dia ni macam wali keramat. Cakap depan Walaun macam dia ni wali keramat. Mengajak orang supaya berjihad, berjuang. Tapi di belakang Walaun, dia lebih teruk nilai dia daripada pelacur. Pelacur pemalu nak buat kerja macam tu. Pelacur-pelacur ni kalau dia buat salah dengan orang, dia nak ngaku salah, nak minta maaf, kadang pelacur dia malu tau. Maruah. Walaupun orang kata pelacur tak ada maruah. Kan? Tapi dia ada harga diri dia lagi. Dia tak ada sesuka rangkak dengan orang. Sebab tu dia tak kacau orang. Tapi orang politik ni kadang lebih teruk dia pelacur. Dia merosakkan akidah orang, menyesatkan orang lain. Kemudian bila dia nak kena, dia sanggup minta maaf, dia sanggup jilat balik ke hak dia. Ni lebay. Bukan satu kes, banyak kes. Sampai ada lebay bercakap depan penyokong. Saya tak takut. Walaupun saya selalu kalah sama fitnah, saya tak takut, tuan-tuan kan ada. Saudara tak terasa apa-apa ke bila ada ustaz cakap macam tu? Saya tak takut kalah saman, tuan-tuan kan ada. Takbir, kata Walaun. Dia pun bagilah sumbangan. Hidup susah, naik motor kap chair je kan. Lampu kap chair pun tak berganti mentol kan. Jadan pergi dengan ceramah pakai torchlight masuk dalam kawasan Felda nak dengar ceramah PAS. Tak ada duit, susah. Tapi ada duit bagi. Pasal apa? Terbayangkan bidadari di syurga. Bagilah kat lepas-lepas ni supaya dia banyakkan lagi fitnah. Berhabis duit bagi kat lepas. Bila duit tak ada, marah kerajaan. Mana beras? Beras mana? Beras mana? Rakyat susah ni, rakyat tak makan ni. Zalim manual. Beras mana? Beras. Ada duit bagi kat lepas bayar saman. Bila tak ada duit, marah kat Anwar. Bangsat. Saya nak beritahu. Ni bangai bangsat. Ada rezeki Tuhan bagi. Naikkan, Anwar naikkan SDR, pembayaran SDR, Anwar naikkan. Pembayaran untuk bantuan persekolahan, Anwar naikkan. Bonus Anwar bagi. Dapat duit bagi kat lebay. Anwar bagi, tambah duit pasal kau susah. Sebab Anwar terbayangkan muka kau dalam 3 bulan tu nak makan, nak terdarah pun angkat mereka putih. Jadi Anwar bayar balik kesusahan kamu 3 bulan tu. Walaupun Anwar ambil alih kerajaan, hutang banyak, apa semua banyak, nak kena settle. Tapi Anwar terbayangkan kamu susah 3 bulan dulu. Nak menterdarah pun angkat mereka putih. Nak beli rokok pun kena keluar duit dari BSP berkali-kali. Sebab itu Anwar bagi bonus. Yang tak ada pencen pun dapat juga duit 1,000. Yang berpencen pun dapat. Dapat duit bagi kat lebay. Bila duit habis, beras mana beras? Beras nak harga, beras. Orang lain sampai mati-mati makan banyak. Terlebih-lebih makan. Kamu masih lagi duk cerita beras. Dah 2 tahun dah. Tak jumpa beras lagi. Tak kebangang nama dia. Orang bagi duit, bagi kat lebay. Lebay yang minta sumbangan tu naik verifier. Kan? Tengoklah plat kenderaan dia, plat kereta dia. Kamu bagi sumbangan kat dia, plat kereta dia tu berpuluh ribu. PAS 1, PAS 10, PUK 1. Kau orang sejilat rotek pun tak ada. Kan?
Tapi sebab apa? Sebab terbayangkan bidadari di syurga sanggup jual maruah, jual akal dan fikiran, pajak otak pada lebay-lebay. Ni kutip isu ni. Betul. Tu plat mewah tu. TAK 1, PUK 1. Bapak lebay pakai. Benda macam ni negara lain tak main. Sebab negara lain yang main isu ni. Dan negara lain bertamadun. Diorang berpolitik, dia ada batas. Bertamadun lah sikit. Ini segala benda dijadikan isu perkauman. Sembang jihad, syahid. Nampak tentera kadet pun nak menggelotar. Kau ni datang ke negara kita. Kau ni datang negara kita ni. Bahaya. Ni Melayu ni. Yang sembang jihad tadi ni. Dengar je Abu Mayat. Abu Mayat ni. Ini AP ni. Nak bawa Abu Mayat kat Malaysia ni. Habis Malaysia. Kalau Abu Mayat ni terbang oleh angin, kena kita jadi kafir habis semua kita. Abu Mayat ni jatuh, kita jadi komunis semua kita. Ni faham orang Melayu. Sebab kita daripada kecil, zaman waktu nenek moyang kita, dia tak takutkan benda-benda macam ni. Lalu kubur hantu. Kan? Lalu kubur tu, hantu. Datuk nenek moyang kita nak nakut kita. Kita pun tak pergi lalu kubur. Takut pergi kubur. Kan? Tapi kalau nak dapat duit, nak memuja nama ekor, berani pula. Nak puja nama ekor, cari kubur. Bukan kubur biasa. Cari kubur orang mati dibunuh. Cari kubur orang mati mati anak sulung lah, mati apa lah. Kalau nak main nama ekor, berani pula. Kan, buat perkara jahat, berani pula pergi kubur. Puja letaklah lilin lah, apalah atas kubur ni. Kubur-kubur keramat lah, berani. Ni budaya yang kita amalkan. Inilah yang Anwar nak ubah, saudara. Yang dibuat sekarang ni, benda ni yang dia ubah. Dia nak bagi orang Melayu ni jadi orang Melayu bermaruah. Kalau nak angkat martabat Islam, kita kena betulkan akhlak kita. Nak angkat martabat Islam, kita jangan main isu-isu perkauman macam ini. Jangan diperbodohkan oleh golongan-golongan macam ini. Sebab itu Anwar nak didik anak-anak kita daripada peringkat awal lagi. Dulu kalau kita pergi sekolah, hantar anak sekolah tadika, kan, paling kuat kita bayangkan anak kita pergi hantar tadika, dia akan pandai menyanyi. Kan? Anak kita pandai menyanyi. Betul pakaian beragam. Kan? Kita seronok tengok anak kita nak beragam. Betul pandai menyanyi sikit, menari. Dulu kita bayangkan. Sekarang tidak. Kita nak ubah budaya dah. Kita hantar tadika kemas, kita nak perkenalkan supaya anak-anak kita yang pergi tadika, sekurang-kurangnya dia boleh menghafal surah-surah pendek. Bukan nak jadi hafiz 30 juzuk. Sekurang-kurangnya anak tadika kita boleh baca doa makan, boleh baca lah sikit doa-doa ataupun surah-surah pendek, kan, surah Al-Ikhlas ke. Kurang-kurang anak kita boleh hafal itu. Ini dah terapkan surah tadika. Bukan cakap dah kita laksanakan. Boleh baca Quran sedikit. Ini kita nak terap tadika. Masuk sekolah rendah, kita perkenalkan pula hadis 40. Sebab itu Anwar buat daripada peringkat awal. Sebab ini generasi-generasi yang akan datang. Mereka ini akan jadi rakyat Malaysia, akan memimpin negara kita di waktu kita tidak ada lagi. Yang dah tua, walaupun dah tua-tua sekarang ni, payah nak selamat dah, saudara. Dan walaupun dah bodoh, payah dah. Cakap apa pun. Cakap apa pun. Jadi kita kena ubah daripada muda, generasi yang akan datang, supaya negara kita ni, yang bilang kaum ini boleh hidup aman, sejahtera. Tak ada lagi permusuhan antara kaum sama kaum. Tak ada lagi kita syak wasangka dengan agama lain. Ini sampai orang anak murid nak pergi tengok gereja pun tak boleh, nak tengok kuil tak boleh. Apa cerita? Pantang dengan negara China datang Malaysia, komunis. Kalau orang berniat jahat negara kita, nak jadi perisik konon-konon, nak jadi perisik ke, nak merisik ke keselamatan negara kita, mereka tak pakai uniform ni. Bodoh lah. Kau nak jadi perisik, nak menyudup negara orang, datang atas nama tentera, datang pakai uniform. Bodoh, tak buat macam tu. Kalau semua dengan negara kita nak syak wasangka, bukan-bukan, tak maju negara kita ni. Pelaburan Cina kita terima, tapi berhubungan yang lain kita syak dia komunis. Tu 5 Langkawi. Kan? Setiap kali ada 5 Langkawi yang diadakan saban tahun.
Berapa banyak negara-negara lain yang datang? Lagi ramai kita jemput. Dan yang datang ke 5 Langkawi ni bukannya kata abang komersial, saudara. Ia pertunjukkan 5 Langkawi semua kerja pesawat-pesawat pejuang, pesawat-pesawat tentera. Dan yang mengendalikan itu adalah anggota tentera. Mereka mempamerkan kekuatan pesawat-pesawat mereka yang tercanggih. Kenapa kita tidak ada syak wasangka? Ni bahaya ni 5 Langkawi ni. Sebab negara China ada, negara Jepun ada, UK ada, Australia datang. Bahaya ni pesawat pejuang ni. Mana tahu dia duk terbang atas tu, dia ambil gambar lah apalah. Kalau semua benda kita nak anggap jahat dengan orang, memang kita kena pulau lah. Kan? Tapi kalau benda kebaikan dia, kita terima pula. Macam saya sebut tadi kan, yang kapal, di antara kapal yang datang ke Pulau Pinang itu adalah kapal yang membantu kita dalam misi pencarian MH370, di mana kemungkinan itu adalah keluarga kita, saudara mara kita, kawan-kawan kita yang hilang, yang sampai sekarang tak jumpa. Dan negara China di antara negara yang juga memberikan, membantu kita. Itu belum kira lagi waktu kita kena tsunami besar dulu, banyak negara bantu kita. Cuba kalau kita sentiasa bersangka buruk dengan orang, siapa nak tolong kita? Nak agakkan walaon tolong? Walaon tu pun dia sendiri pun orang tolong. Tu negeri-negeri walaon tu, macam mana nak agakkan dia? Negeri dia sendiri pun kalau kerajaan pusat tak bagi peruntukan, tak bayar gaji. Nak bayar gaji kaki tangan kerajaan negeri pun kena minta dengan pusat. Tak sedar diri tu. Dah lah miskin, bodoh, jahat lah tu. Duk tanamkan isu perkawaman, nak bagi orang berpecah belah. Bila orang pecah belah, kamu ambil keuntungan daripada perpecahan orang. Sebab tu jangan ambil Mahathir sebagai penasihat, pasal dia akan ajar benda-benda jahat. Ambil orang jahat dia penasihat kita, dia akan ajar cara-cara yang jahat. Sebab tu Mahathir mana-mana parti dia duduk, mana penahaman. Dua parti dia sendiri, UMNO, yang mengangkat dia puluhan tahun jadi Perdana Menteri, parti itu pun dia buat pecah belah. Pecah dan perintah. Terima kasih Kamal. Pecah dan perintah. Kan? Cara nak menguasai parti itu, dia pecahkan dulu. Bila orang dah pecah, dia akan duduk depan lah. Dia naik sebab perpecahan. Dan tu juga, dia nak menghancurkan PH dulu. Dia pecahkan PH dulu. Memudahkan dia nak buat khianat. Cara dia pecahkan PH dulu. Tarik Azmin keluar. Geng-geng Azmin, 10 orang Zuraida, ni dia tarik dulu. Supaya parti keadilan berpecah. Bila pecah ke parti keadilan, mana perpecahan berlaku dalam Pakatan Harapan. Dia prepare dulu, bagi retak dulu, baru mudah dia nak khianat. Perangai Mahathir, kau pun ambil jadi penasihat. Eloklah tu. Percaya saudara, PAS ni akan berpecah. Ini pun dah ada bibit-bibit pecahan dalam PAS ni. PAS akan berpecah. Sebab apa? Kau mengambil ketua penasihat orang yang tidak pernah jujur pun. Dia sendiri pun mengaku. Dia kalau baik dengan orang, mesti ada matlamat. Ini Mahathir. Dia kalau tiba-tiba dia baik dengan orang tu, mesti ada matlamat. Dia baik dengan Anwar, sanggup maafkan Anwar, sanggup apa? Lupakan kisah dia dengan Anwar tu, kerana dia dinamakan Perdana Menteri. Itu. Dia sanggup pergi mahkamah jumpa Anwar. Tunjuk berlakon sekejap baik-baik, peluk-peluk Anwar, salam-salam. Sebab nak jadi Perdana Menteri. Dia baik dengan DAP, macam tu juga. Kan? Tiba-tiba je Mahathir memuji DAP. Padahal semua orang tahu perangai Mahathir ni dengan DAP dulu. Tapi tiba-tiba dia puji DAP. DAP ni bagus, DAP bukan anti Melayu, DAP ni melindungi perlembagaan. Lagu DAP pun lagu dalam bahasa Melayu. Saya amat tertarik. Kan? Bila dah tak ada kuasa, bila dah tak bersama DAP, dalam program bersama KJ tanya dia kenapa baik dengan DAP. Saya kalau baik dengan DAP itu kerana saya nak jatuhkan Najib. Tengok. Dia baik dengan orang, dia ada matlamat. Matlamat dia bukan untuk negara. Matlamat dia kan untuk rakyat pun. Matlamat untuk diri dia. Dia marah kat Najib, dia baik dengan DAP. Semua untuk kepentingan diri dia. Bukan untuk negara, bukan untuk rakyat pun. Bukan untuk jauh lah, agama jauh lah. Nak melunaskan dendam peribadi dia. Dia sanggup berkawan dengan sesiapa pun. Kali ini dia berkawan dengan Haji Hadi. Lebay, Parti Islam. Kalau kita hitungkan mana ada Mahathir nak
dengan perkembangan Islam ni. Kan? Tapi tak apa. Walaupun mulut dia kata parti sesat, mati dia mali, mati kata, tak apalah, dia boleh terima, dia boleh berkawan dengan Haji Hadi. Sebab apa? Matlamat ada apa? Nak jatuhkan orang. Itu je. Dia baik dengan Haji Hadi, dia baik dengan PAS sebab dia jatuhkan orang. Dia baik dengan DAP sebab dia jatuhkan Najib. Ni Pangai Hadi, Pangai Mahdi. Tapi lebih Hadi, ya, lebih-lebih PAS tak nampak. Tuhan tunjuk satu-satu persatu Pangai Mahdi ni. Tapi masih lagi lebih tak nampak. Dia akan nampak bila parti dia dah hancur besok. Bila parti PAS tu dah hancur, baru dia teringat kenapa parti dia hancur. Sekarang dia rasa dia kuat sebab dia ramai ahli parlimen. Ya, sekarang kau ramai ahli parlimen, kau rasa kau kuat, maka kau tak peduli lagi dah. Kau boleh terima Mahathir. Sebab kau dah rasa kau ahli parlimen yang paling kuat sekarang ni. Maka bila kau dah kuat, kau nak jatuhkan Anwar Ibrahim. Sebab kau dah rasa diri kau kuat.